wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini saya akan mulakan dengan ucapan selamat menyambut Hari Keamatan kepada seluruh warga Sabah. Dan saya mendoakan agar semua bergembira bersama keluarga yang tersayang. Namun, patuhi jugalah SOP yang dikeluarkan oleh pihak kementerian, pihak MKN, terutamanya mengenai SOP musim perayaan. Mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan, Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh Polis Diraja Malaysia semalam telah membuat 71,830 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,826 pasaraya, 5,360 restoran, 800 penjaja dan 1,151 kilang serta 3,826 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 2,119 terminal pengangkutan darat, 241 terminal pengangkutan air dan 140 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi juga telah memeriksa sebanyak 22,272 kenderaan persendirian, 1,894 kenderaan awam dan 420 vessel. Dan turut diperiksa adalah 1,761 pasar awam, 4,313 tempat ibadah, 2,980 tempat riadah dan 659 tapak binaan. Sebanyak 3,712 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 19,688 anggota. PDRM juga telah mengenakan 147 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa 240,268 kenderaan. Semalam, PDRM telah menahan 114 individu di atas kesalahan engkar SOP PKPB dan daripada jumlah itu, seramai 108 individu telah pun direman manakala 6 lagi diberikan jaminan polis. PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 471 individu di atas pelbagai kesalahan engkar SOP PKPB. Daripada jumlah 300 kompaun dikeluarkan di Balai Polis, 1 kompaun dikeluarkan atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Ada lagi awam ziarah Hari Raya ke-6. Sebanyak 171 kompaun dikeluarkan di lapangan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 76 kompaun dikeluarkan di sekatan jalan raya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahawa tindakan akan terus, pemantauan akan terus dilakukan oleh pihak berkuasa dan tindakan juga pasti akan diambil jika berlaku keengkaran kepada SOP pematuhan, keengkaran kepada SOP dan juga peraturan di bawah PKPB ini. Sebelum ini saya telah pun mengumumkan bahawa perjalanan rentas negeri tidak dibenarkan sama sekali. Walau bagaimanapun mesyuarat
khas, jawatan kuasa khas menteri-menteri yang bersidang pada hari ini telah pun memutuskan yang pertamanya untuk memberikan kelonggaran seperti sebelum ini, iaitu rentas negeri dibolehkan jika kes-kes yang melibatkan kecemasan seperti kematian dan juga kes-kes perubatan yang lain. Begitu juga dengan urusan kerja seperti berulang-alik daripada rumah ke tempat kerja. Kita juga membenarkan. Sebagai contoh, duduk di Seremban, bekerja di Putrajaya. Jadi kita benarkan ulang-alik dan sebagainya. Dan satu lagi, saya juga umumkan dulu bahawa rentas negeri pasangan yang berpisah, PJP, ya, kita kata kita benarkan dan kita hentikan sebelum musim perayaan Hari Raya. Dan pada hari ini mesyuarat juga bersetuju bahawa larangan tersebut ditarik balik, maka pasangan suami isteri yang terpisah bolehlah travel ataupun berjalan untuk merentas negeri, untuk berjumpa dengan pasangan masing-masing dan juga keluarga, anak dan sebagainya. Jadi, dan ianya semua kelonggaran ini akan bermula pada 1 Jun, iaitu hari Isnin. Hari ini hari Sabtu, Ahad, Isnin, dah bolehlah memulakan perjalanan. Walaupun secara keseluruhannya rentas negeri masih lagi tidak dibenarkan. Sebab-sebab lain tidak dibenarkan. Ya, pihak polis tidak akan meluluskan selain daripada sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Mengenai op sanitasi awam, di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020, KPKT telah pun melakukan 7,286 operasi yang merangkumi 131 zon. Sebanyak 10,891 premis telah disanitasi yang terdiri daripada 2,637 pusat perniagaan, 3,978 bangunan kerajaan, 1,581 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,306 tempat awam dan 349 pasaraya. Semalam, sebanyak 71 operasi sanitasi yang meliputi 42 zon di 11 buah negeri. Antaranya adalah Sabah 19 operasi, Sarawak 13 operasi dan Melaka 12 operasi. Mengenai pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 30 Mei, jumlah keseluruhan pusat kuarantin yang masih aktif di seluruh negara adalah 273. Dari jumlah tersebut, kini 173 pusat kuarantin digunakan untuk menempatkan 13,804 person under surveillance ataupun PUS, manakala 100 pusat kuarantin lagi diletakkan di dalam keadaan siap siaga untuk diaktifkan jika terdapat keperluan untuk menempatkan PUS. Semalam, seramai 856 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dari Singapura, Mesir, Hong Kong dan Qatar dan telah pun dikuarantin secara wajib untuk 14 hari. Seramai 45,383 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak daripada 3 April 2020 dan sehingga hari ini seramai 35,615 individu telah pun selesai menjalani kuarantin wajib dan telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Saya ingin melaporkan tentang penghantaran pulang pelajar IPT. Sejak dari 27 April 2020 sehingga hari ini,
KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi telah menghantar pulang seramai 55,848 pelajar ke pangkuan keluarga masing-masing. Hari ini seramai 574 pelajar dijadualkan dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing melalui 2 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Saya ingin memaklumkan bahawa kita mendapat rayuan daripada Institut Memandu dan Latihan ataupun dulu kita panggil Sekolah Memandu ni. Dan hari ini mesyuarat telah membuat keputusan, mesyuarat khas menteri-menteri membuat keputusan iaitu untuk membenarkan Institut Memandu dan Latihan serta proses pelaksana pemandu oleh JPJ beroperasi mulai daripada 1 hari bulan Jun ini dan beroperasi dari 8 pagi hingga 4 petang. JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan, telah menetapkan SOP selaras dengan ketetapan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara seperti pemeriksaan suhu, nyah kuman di luar, di pejabat, nyah kuman di kenderaan setiap kali sebelum atau selepas digunakan, memastikan kapasiti itu boleh ada penjarakan sosial. Begitu juga dengan topeng muka yang perlu dipakai oleh yang mengajar tu, kita tak panggil apa tu, yang mengajar di sekolah memandu tu, dan juga pelajar yang belajar memandu tersebut. Jadi dua-dua kita minta SOP-nya memakai topeng muka. Saya ingin melaporkan sedikit tentang pendatang tanpa izin yang saya sebutkan dipersetujui oleh beberapa negara untuk menerima kembali rakyat mereka. Saya ingin mulakan dengan laporan mengenai saringan COVID-19 bagi parti yang berada di 3 depo immigration, iaitu di Bukit Jalil, di Semenyih dan juga di KLIA. Setakat hari ini keseluruhan 4,807 pendatang tanpa izin ataupun parti serta pegawai dan kaki tangan di 3 depo tersebut telah pun menjalani saringan untuk COVID-19 ini. Daripada keseluruhannya, daripada jumlah yang disaring, 385 individu telah didapati positif, termasuk seorang kaki tangan daripada depo tahanan Semenyih, dan 37 lagi masih lagi menunggu keputusan. Seperti yang saya sebutkan bahawa kesemua mereka yang positif akan dihantar ke MAEPS Serdang untuk rawatan. Dan daripada jumlah yang dihantar, 26 parti telah pun di-discharge. Seperti yang saya umumkan bahawa kita akan menghantar pulang parti-parti daripada negara-negara yang berkaitan daripada depo tahanan parti seluruh negara. Dan kita pada 28 hari bulan Mei baru-baru ini, Jabatan Immigration Malaysia bersama dengan Kementerian Luar telah mengadakan mesyuarat khas mengenai penghantaran pulang parti ini bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Persetujuan kita adalah kesemua parti yang akan dihantar pulang akan menjalani ujian COVID-19, yang mana kita juga bersetuju supaya wakil daripada Kedutaan Besar Republik Indonesia dijemput untuk turut berada semasa ujian dijalankan.
Jadi kita benarkan wakil mereka untuk berada semasa ujian COVID-19 dijalankan kepada rakyat mereka. Dan mengenai jadual perjalanannya telah pun dipersetujui, iaitu fasa pertama. Penghantaran pulang parti akan bermula pada 6 Jun 2020 dan akan melibatkan 2,189 warga Indonesia yang berada di depo-depo imigresen di Semenanjung dan juga Sarawak. Manakala daripada depo imigresen Sabah seramai 672 parti daripada Indonesia akan dihantar pulang. Kumpulan pertama yang melibatkan 450 parti akan dihantar pulang dengan 3 penerbangan ke Jakarta, Medan dan Surabaya, dan pada 6 Jun 2020 dan akan diikuti pada 10 Jun 2020 dengan penghantaran 445 parti ke Jakarta, Medan dan Surabaya. Proses penghantaran juga akan menggunakan jalan laut, di mana 1,294 parti dijadualkan berlepas ke Medan pada 22 Jun 2020. Manakala fasa kedua akan melibatkan 2,623 parti yang akan dihantar pulang dalam masa 2 bulan daripada sekarang. Jadi yang ini belum siap lagi dokumen perjalanan untuk pulang ini. Jadi Kedutaan Indonesia sedang menyediakan dokumen perjalanan dan kita akan menghantar secara beransur-ansur dalam masa 2 bulan daripada tarikh penghantaran pertama mereka. Bagi kaki tangan pegawai daripada Kedutaan Besar Republik Indonesia, kita juga membenarkan untuk membuat lawatan konsular bagi menguruskan urusan dokumentasi parti yang belum mempunyai dokumen perjalanan. Jadi kita benarkan mereka membuat lawatan untuk menyediakan dokumen perjalanan tersebut. Oleh itu, saya bagi mewakili kerajaan Malaysia ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada kerajaan Indonesia di atas segala kerjasama yang diberikan kepada kita untuk membawa pulang rakyat mereka yang berada di pusat tahanan depo di seluruh negara. Ketika ini, Jabatan Imigresen dan juga Wisma Putra sedang berbincang dengan Kedutaan Nepal dan Bangladesh yang juga bersetuju untuk menghantar pulang, iaitu 246 pendatang tanpa izin ataupun parti dari Nepal dan 2,476 parti daripada Bangladesh. Dan berita yang terbaru kita terima ialah Kedutaan Kemboja, Kedutaan Kampuchea juga telah bersetuju untuk menghantar pulang warga mereka yang sedang berada di depo tahanan imigresen. Oleh itu saya meminta supaya kedutaan-kedutaan lain daripada warga-warga lain yang mana rakyat mereka masih berada di pusat tahanan juga tampil untuk berbincang dengan kita untuk memastikan kita boleh menghantar pulang rakyat mereka ke negara mereka. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kerana saya difahamkan pematuhan semakin baik sama ada di jalan raya ataupun di kampung-kampung ataupun di bandar-bandar lain yang mana tidak ada lagi isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran SOP hari raya, perayaan dan juga SOP di jalan raya. Yang tidak ramailah yang diarahkan pusing balik dan sebagainya. Jadi saya percaya
kalau kawalan kendiri seperti ini dapat diteruskan, insya-Allah PKPB yang kita laksanakan ini mungkin dapat kita tamatkan dengan lebih cepat lagi. Dan saya percaya apabila pematuhan dan juga kawalan kendiri ini dapat dilaksanakan, saya percaya jumlah COVID positif di negara kita akan terus berkurangan. Hari ini kita sudah lihat bahawa jumlah COVID positif semakin berkurangan, kurang daripada 10 sejak 1 hari 2 hari yang lepas. Dan kalau pematuhan ini diteruskan, saya percaya jumlahnya akan terus berkurangan. Jadi terima kasih sekali lagi. Seruan saya seperti biasa, terus kekal di rumah, bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Rosmali dari Bernama. Selepas Ibu Negara, parti kini dilaporkan mula beralih angin menjadikan pinggir bandar sebagai penempatan mereka, antaranya Sungai Buloh, Sungai Besi, Pekan Subang Lama, Serdang dan Kelang. Memandangkan masih terdapat kes COVID dalam kalangan warga asing, adakah pemeriksaan akan dilakukan di kawasan-kawasan tersebut? Ya. Seperti saya katakan bahawa tindakan mengesan dan menangkap parti berterusan. Tak kira lah waktu COVID, waktu PKP, sebelum PKP atau selepas PKP. Dan juga tak kira di mana, Kuala Lumpur, di luar Kuala Lumpur, di mana-mana saja. Jadi tindakan Jabatan Immigration dan agensi-agensi penguatkuasa lain akan terus menjalankan tugas mereka untuk memburu dan menangkap parti-parti ini. Cuma saya nak sebutkan, oleh kerana disebutkan Sungai Buloh tadi, video yang dikeluarkan baru-baru ini yang menunjukkan sebuah perkampungan Bangladesh kononnya yang baru. Saya difahamkan video itu adalah video lama, 2-3 tahun yang lepas. Ya. Jadi kadang-kadang ada juga video yang benar, ada juga video yang fake. Kalau video yang benar, terima kasih kepada pihak penguatkuasa, tentu saja akan mengambil tindakan segera. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Syabiha bernama. Okey Datuk Seri, semalam dilaporkan bahawa pelajar Malaysia, terutamanya pelajar perubatan yang mahu kembali ke Indonesia untuk menyambung ke pengajian perlu ikut SOP yang ditetapkan oleh negara itu. Jadi soalan saya, adakah kerajaan kita membenarkan pelajar-pelajar ini untuk ke Indonesia walaupun situasi COVID di sana agak tinggi? Ya. Setakat ini, ke mana saja rakyat kita nak keluar negara tidak dibenarkan. Setakat hari ini tidak dibenarkan. Dan setengah-setengah negara pun tidak menerima pun kemasukan rakyat negara lain ke negara mereka. Dan ke Indonesia, kita faham situasi di sana agak, saya tidak tahu nak kata meruncing ke kritikal dan sebagainya, tetapi Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang mempunyai risiko yang tinggi. Indonesia, Amerika dan Brazil kan sekarang ni bila dah ada kenaikan mendadak positif COVID, dulu di Eropah dan sebagainya, kita masih anggap sebagai kawasan yang berisiko tinggi. Jadi setakat hari ini kita tidak membenarkan rakyat kita untuk keluar daripada negara ke negara-negara lain, terutamanya negara-negara berisiko tinggi. Jadi termasuklah dengan pelajar dan sebagainya. Okey. Datuk Seri, terdapat beberapa kelab malam sudah mula naikkan posting mereka di Instagram seolah-olah sudah beroperasi. Adakah kerajaan sudah benarkan kelab malam beroperasi? Mungkin ada tak polis buat serbuan kelab malam ni yang dah langgar perintah PKPB? Kelab malam tak boleh. Ya. Masih lagi tidak ada kebenaran untuk kelab malam buka. Mana yang buka itu dianggap sebagai melanggar undang-undang dan peraturan. Jadi saya harap pihak polis, pihak PBT mengambil tindakan segera untuk memastikan kelab-kelab malam tersebut ditutup kerana melanggar akta dan undang-undang yang telah pun kita keluarkan. Ya.
Jadi kita minta pihak polis lah ambil tindakan, ataupun pihak PBT tutuplah, kerana mereka tak boleh memulakan operasi. Tidak ada kebenaran diberikan sebelum ini. Okay? Tidak ada, ya, tak ada kebenaran. Datuk Seri, soalan tambahan saya, terdapat aduan beberapa universiti keluarkan memo minta pelajar kosongkan dom dan mengeluarkan barangan mereka pada tarikh tertentu. Namun apabila pelajar minta kebenaran rentas negeri daripada polis, kebenaran tidak diberi kerana bukan di bawah kes kecemasan. Jadi mereka minta bantuan untuk selesaikan isu ini. Soalan tambahan, ya, macam dalam parlimen macam ni. Okey, universiti keluarkan arahan untuk mengosongkan dom dan lokal. Seperti saya katakan bahawa pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan, kecuali yang baru dibuka tadilah, kecuali kecemasan dan juga kes suami isteri terpisah. Oleh itu mereka tidak dibenarkan. Dan saya telah pun dapat makluman daripada pihak kementerian bahawa arahan untuk mengosongkan barang mereka di dom tersebut telah pun dibatalkan. Jadi mereka tak perlulah tergesa-gesa untuk pulang ke kampus masing-masing untuk mengambil barangan mereka. Jadi tinggal dululah untuk sementara waktu, insya-Allah sampai masanya kita akan benarkanlah. Tapi tunggu dulu, not now. Masih lagi belum boleh. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.